Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Tuan Moderator, jadi Alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam ini. Para hadirin yang dimuliakan, pihak penganjur, seterusnya YDP Ikram Johor, dan seterusnya yang bahagia Tuan Pengetua Kolej 910, dan seterusnya saudara-saudari sekalian. Jadi Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bertemu untuk kita berbincang, ataupun kita saya ingin sampaikan sikit perkongsian pengalaman isu Rohingya. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi jemput saya untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Okey, jadi saya mohon untuk berdirilah sebab sedap sikit dia. Okey. Pinjam digoyang. Just. Okey, tragedi Arakan. Jadi bila kita pergi ke Burma, jadi saya pun kena belajar cakap Burma. Jadi ada dua perkataan yang sempat saya belajar kat sana. Jadi yang pertamanya Minglava. Jadi maksud dia salam sejahtera. Itu perkataan yang pertama lah. Jadi perkataan yang kedua saya beritahu last sekali lah. Okey, jadi tujuan perkongsian pada malam ini, yang pertamanya kita nak ambil berat lah mengenai isu-isu kemanusiaan sejagat. Jadi majoriti yang ada kat sini ni adalah pelajar. Jadi dan seharusnya dan semestinya pelajar ni jangan hanya dengan buku yang berkaitan dengan akademik sahaja, kerana anda selepas habis belajar ni akan berada di masyarakat. Jadi kita kena ambil tahu pasal isu-isu masyarakat. Okey, yang kedua kita nak kenal pastilah dah kita tahu isu kemanusiaan ni, kemudian kita nak tahulah macam mana kita boleh membantu. Okey, jadi pada malam ni perkongsian pada malam ni saya akan bicarakan berdasarkan pada lawatan kami ke Situwe pada 9 hingga 11 September yang lalu. Jadi kami bertiga ahli misi itu. Yang pertamanya saya sendiri, Wan Muhammad Yusof, yang sebelah kanan tuan-tuan lah. Kiri. Yang sebelah kiri ke kanan? Tapi dah kenal lah tu, yang pakai kain sarung warna sini tu. Kemudian yang tengah tu saudara Tommy Hendrajati daripada satu NGO daripada Indonesia, PKPU, Pos Keadilan Peduli Umat. Ini salah satu NGO. Kemudian Wan Muhammad Zukri daripada Nice Malaysia, salah satu daripada agensi dalam Ikram. Tapi saya dengan Wan Muhammad Zukri itu bukan dua beradik. Saya daripada Kedah, Wan Zukri daripada Kelantan. Okay. Tapi kebetulan nama tu spelling pun sama, beza kat belakang ni. Okay, next. Okey, jadi sebelum saya teruskan, lawatan saya ke sana tu dibiayai oleh Ikram, kerana kebetulan saya ni di jawatan saya adalah pengurus jawatan kuasa hal ehwal luar negara Ikram Malaysia. Jadi saya sebut sikit lah sekali lalu pasal Ikram. Kalau yang sebab selalu orang tanya Ikram ni sama dengan Ikram di KL juga. Okey, jadi dia tidak ada kaitan. Jadi kita Ikram NGO ditubuh pada 22 Oktober 2009. Aktiviti utama dakwah, tarbiyah dan kebajikan. Jadi saya ke Arakan itu atas tiket kebajikan. Okey, jadi aktiviti kebajikan, jadi malam ni saya nak sebut yang aktiviti kebajikan yang kami buat di luar negara, bukan tak ada dalam negara. Sebab kebetulan saya kena jaga luar negara, saya kempen yang luar negara dululah. Okey, yang pertamanya pasal Palestin, kita ada agensi kita Asal Syahrir Senyum Berhad. Kemudian Iraq, kita ada Salam Iraq Berhad. Kemudian Syria, kita ada Gabungan Selamatkan Syria. Kemudian yang keempat tu Tabung Kasih Ummah Rohingya yang akan saya sebut pada malam ni.
Jadi lepas ni mungkin tuan-tuan boleh panggil ni lah Gabungan Selamatkan Syria, sebab kita baru hantar 3 orang wakil ke sempadan Turki Syria dan masuk sebelah Syria. Jadi dia orang ada maklumat yang lebih detail pada saya. Okey, sekali lalu Rakhine ataupun Rakhine ni nama baru, nama lama dia Arakan. Jadi kalau anda semua cek dalam internet, cari Arakan pun jumpa, kalau cari Rakhine pun dia akan jumpa. Tapi kalau nama baru dia Rakhine, sempena etnik Rakhine di situ majoriti. Arakan ni adalah nama yang berasaskan nama Islam dulu, yang berasal dari kata-kata Arab rukun. Rukun kemudian jadi Arakan. Okey, geografi utara ada Bangladesh, di selatan ada Thailand, kemudian sebelah kanan tu ataupun timur tu Arakayoma, satu pergunungan 10,000 kaki tinggi. Kemudian sebelah barat tu Teluk Benggala. Sebab itulah pelarian daripada Rohingya ataupun Arakan ni dia banyak lari ke Bangladesh. Sebab Bangladesh dengan Arakan ni dia cuma sempadan dia, sungai yang lebar dia 3 km. Itu paling lebar. Yang paling sempit boleh langkah. Okey, ibu negeri dia Situe. Situe ataupun nama lama dia Akyab. Kira Situe ni Johor Bahru lah. Okey. Johor Bahru bagi negeri Arakan. Tapi anda semua jangan bayangkan macam JB lah. Okey, keluasan dia lebih kurang 2 kali Johor. Populasi dia lebih kurang 4 juta. Dan majoriti agama di sana ialah Buddha Theravada. Jadi anda kena pasti Buddha ni ada 3 mazhab. Theravada, lepas tu apa lagi Mahayana, Theravada, 2 lagi saya tak ada ingat lah. Tapi majoriti Theravada. Theravada ni kalau nak faham ni ialah satu kira yang dia kata dia ni satu mazhab yang paling dekat dengan Buddha, sebab dia guna teks daripada bahasa Pali atau Sanskrit. Jadi yang lain pada mazhab tu kira dah cair sikit lah. Itu dia punya pendapat dia lah. Kalau bahasa kita ni kira Salafi lah, Buddha Salafi. Okey. Kira kaum salah lah, kaum salah. Dia ada 17 daerah, 17 bandar utama. Tapi malam ni saya nak sebut 4 je. Okey, jadi lokasi lawatan kami pergi ke Situe. Okey, teruskan. Jadi kalau nak tengok tadi Situe perasan ni kat mana? Cuba kau tengok dia. Okey, tu Situe tu yang saya tunjuk tu. Yang merah sebelah ni negeri dia. Okey, jadi sebab ni bukan kelas geografi jadi tak payah panjang. Okey, next. Okey, kami pergi pakai night flight 1 jam setengah. Sebab kalau jalan darat mungkin 2 hari 2 malam kot. Sebab faktor jalan. Okey, ni pandangan dekat Situe daripada atas kapal terbang. Jadi dia tanah dia subur. Dan yang sebenarnya yang saya nak tunjuk tu selain pada kesuburan tu, satu lagi yang saya nak tunjuk tu yang tu. Kalau tuan-tuan perhati tengok tu, nampak kotak-kotak tu, itu adalah kem pelarian yang orang-orang Rohingya yang rumah dia orang terbakar tu, dia pergi sini. Jadi gambar ni kebetulan je, takdir Allah Ta'ala saya ambil gambar. Saya pun tak tahu pun, saya nak ambil gambar pemandangan je. Kemudian bila tengok ada kem, dan kem ni kami sempat pergilah. Okey, dia tepi pantai, Subuh. Ni dia punya airport. Okey, ni dia punya JB dia lah. Okey, ni JB untuk negeri Arakan. Pengangkutan utama dia adalah beca. Ada motor-motor ada. Ni sebahagian lagi. Okey, ni anda pemandangan daripada tingkap hotel yang kami duduk. Okey, jangan kira setting kat sini, saya duduk Scholar Inn tu kira jangan banding dengan Scholar Inn lah. Okey, nyamuk pada dia. Okay, next. Okey, ni bangunan SUK dia. Okey, teruskan. Kain. Ni pelabuhan Situe. Pasal pakai kain pakai kain tu sebenarnya pakaian resmi. Pakaian kalau orang pakai resmi untuk pejabat tu. Jadi jangan kata kami ni orang kata lolak lah. Itu memang pakaian resmi orang sana. Jadi kalau kita pakai seluar ni dia tahu ni orang luar. Okey. Okey, lokasi tragedi. Okey, lokasi tragedi ni dia yang utamanya ada 4. Tapi ada lagi yang kecil-kecil lah, tapi kita yang ini ada 4.
Jadi yang pertamanya tu Ramri. Ramri ni dia ada satu pulau, Pulau Ramri. Dia ada satu kejadian pada 28/5 tu ada kes perkosaan seorang gadis budak. Kemudian di Tangguk tu kejadian yang nombor 2 tu kejadian di Tangguk tu kejadian pembunuhan 10 jemaah tabligh. Kemudian yang keempat tu Maudo tu. Yang tak nampak tu nanti kena yang ni pun saya copy daripada laporan United Nation. Nanti kita ada sambungan kamu. Kemudian Maudo tu nak tunjuk, sorry. Okey, Ramri tu di pulau ni. Ni Pulau Ramri. Okey, kemudian yang kedua Tangguk tu di sini. Kemudian yang ketiga di utara, yang keempat tu di situ ni. Boleh? Okey, next. Okey, jadi saya ambil empat bandar ni. Daripada 4 bandar ni kita ambil 2 je. Okey, Maudo dan Situé. Sebab Maudo dan Situé ni dia tempat yang kejadian yang agak ketara lah dari segi rusuhan tu. Cuma angka-angka tu kadang-kadang boleh dipertikaikan lah. Sebab terutama sekali segi populasi. Sebab dia tidak ada JPN macam kita yang boleh tahu berapa rakyat dia. Jadi secara umumnya di Maudo ni di utara, yang saya tunjuk gambar tadi tu di utara sepadan dengan Bangladesh. Jadi dia ada 90% Rohingya dan 10% lagi tu Rakhine. Jadi kalau populasi 2002 ada 800,000. Ini 2002, sekarang 2012, 10 tahun dah lebih lah. Dan secara teorinya semakin kurang. Sebab apa, orang Rohingya dah banyak lari. Okey, dah lari ke Bangladesh. Tapi nak ceritanya situ ialah majoriti di Maudo dia 90% Rohingya ataupun secara umumnya Muslim. Ada Rohingya yang tak Muslim. Dan Rakhine ni kebanyakannya Buddha dan ada yang Muslim. Okey, kemudian di Situé, di Johor Bahru dia tu, di JB dia terbalik. Muslim 20%, Rakhine tu 80%. Jadi apa yang berlaku apabila berlaku pergaduhan tu, dia satu yang kalau di Maudo tu orang Buddhis ataupun orang Rakhine kena teruk. Okey, kena bakar rumah ke kena apa, dia teruk lah. Tapi kalau di Situé orang Islam kena teruk. Okey. Dia terbalik gitu. Okey, jadi bila dia, tetapi dari segi bilangan sudah tentulah orang Islam tu paling banyak yang jadi pelarian tu orang Islam. Sebab dia orang Islam tu di Situé tu majoriti dia tu, walaupun dia minoriti tapi lebih ramai daripada Buddhis di Maudo, menyebabkan pelarian tu banyak orang Islam. Okey, itu dia punya senario lah. Kemudian di yang 2 ni dia ada juga tapi kecil-kecilan. Okey, next. Okey, punca tragedi. Jadi orang selalu tanya punca tragedi, tapi punca tragedi ni yang kita sebut ni berdasarkan kepada media. Dia kata pada 28 Mei Isnin berlaku kes kejadian rogol dan bunuh ke atas gadis Rakhine oleh 3 lelaki di pulau tadi, dan 3 tertuduh tersebut telah ditahan. Kemudian lebih kurang seminggu atau 6 hari selepas itu, satu kumpulan manusia, ada mazhab kata 30, ada kata 100, ada kata 300, tahan sebuah bas, kemudian tarik turun 15 orang, 5 sempat lari, 10 tak sempat lari, dan 10 itu dipukul dan sebagainya. Dia meninggal di tempat kejadian. Okey, tempat kejadian tu ialah lebih kurang 130 km daripada Pulau Ramri tadi tu, di tempat kes kejadian rogol. Mereka ni ahli jemaah tabligh ni, dia orang dalam perjalanan untuk balik ke Mandalay. Okey. Okey, kemudian pada 8 Jun ahli jemaah tabligh di Maudo di utara tu yang sepadan dengan Bangladesh dia orang buat majlis tahlil lah untuk ruh kawan-kawan dia ni, sahabat-sahabat tu. Kemudian hari Jumaat, kemudian solat Jumaat, lepas solat Jumaat mereka ni buat demonstrasi aman. Okey, demonstrasi aman itu dia buat atas sebab menyatakan tak puas hati sebab apa kami 10 orang Islam kena bunuh, jadi kerajaan tak boleh tangkap seorang pun
dengan alasan tiada saksi. Kemudian yang sedangkan yang seorang yang gadis tadi yang kata dibunuh tadi tu, 3 orang dapat tangkap. Jadi dia orang protes. Jadi masa protes tu biasalah, bila protes ni ada yang provok dan sebagainya, sama ada provok daripada orang Islam ataupun daripada tentera. Jadi berlakulah apa dia punya kejadian. Kemudian sehari lepas tu pergaduhan pun merebak di Situate. Lebih kurang masa tu 1,000 hilang tempat tinggal sebab kena bakar. Jadi ni antara gambar je lah. Jadi kalau tuan-tuan tengok nanti gambar rumah dia tu kebanyakannya buluh. Jadi kalau kena bakar tu cantik lah. Memang Astagfirullah azim. Okay, next. Okay, ni punca tragedi tadi berdasarkan media. Ni punca tragedi berdasarkan temu ramah kami kepada orang-orang Rohingya di sana. Okay, jadi secara umumnya orang Rohingya kata sebenarnya bukan punca daripada kes rogol atau kes bunuh Jemaah Tabligh. Jadi dia kata punca dia tu ialah bagi punca dari perancangan pihak fanatik Rakhine bagi tujuan penghapusan etnik Rohingya. Ini pendapat dia orang tu, bukan pendapat saya. Jadi saya menyampaikannya. Kemudian tragedi ini bukan pergaduhan antara etnik atau agama seperti mana yang disebut dalam media, yang katanya pergaduhan antara Rohingya dengan Rakhine dan agama Islam dengan Buddha, bukan. Dia kata. Tetapi sebenarnya perancangan fanatisme dalam Rakhine itu melaga-lagakan 2 etnik ni dan 2 agama ni. Dan lepas pada itu memang bertembung. Okey, apa hujah dia? Hujah dia yang pertama, okey, kes rogol. Dia kata kes rogol ni sebenarnya perogol tu yang Rakhine tu seorang. 3 orang tu, 1 Rakhine, 2 lagi tu orang Islam yang difitnah. Okey, yang kedua tiada bukti laporan perubatan bagi DNA test ke chemical test ke, tak ada. Kemudian yang ketiga, dalam masa 4 jam di pulau itu berlaku telah tersebar dalam internet dan juga sebaran pamflet yang menghasut untuk menentang orang Islam. Sedangkan pulau itu jauh dan tidak ada perhubungan macam kita dengan Pulau Batam kan. Okey. Jadi perogol yang dikatakan tu telah membunuh diri di tandas lokap polis dengan cara gantung, kemudian terjun daripada tandas. Yang kata lokap polis di Arakan ni dia tak ada tandas yang tinggi, dia tandas bawah je. Jadi situ dia kata satu penipuan. Kemudian kes bunuh Jemaah Tabligh ni hujah orang Islam bawa lah. Jemaah ni orang Rohingya bawa. Dia kata Jemaah Tabligh ni bukan orang Rohingya. Jadi kalau marah kat orang Rohingya, sebab apa pergi bunuh Jemaah Tabligh? Jemaah Tabligh ni orang Mandalay, tapi orang Islam lah. Kemudian tiada saksi tangkapan ke atas pembunuh kerana tiada saksi mata. Jadi yang bunuh orang Tabligh yang kata tadi 10 orang yang meninggal tu tidak ada saksi. Jadi macam mana boleh tak ada saksi? Sedangkan yang seorang tu boleh tangkap 3, yang ini 10 langsung tak dapat. Kemudian yang ketiga, kejadian berlaku di lokasi yang jauh. Kalau kata sebab rogol tu yang jadi isu, sepatutnya pergaduhan tu di pulau tersebut. Okay, next. Okey, kes demonstrasi aman sebagaimana yang saya sebut tadi. Mereka ni buat majlis tahlil, solat Jumaat, kemudian demonstrasi. Okey. Dia menyatakan tidak puas hati dan pada masa itu dikatakan tentera membuat provokasi dengan tembak, kemudian bakar rumah dan sebagainya. Okey, itu di Modo. Next. Okey, kes rusuhan di Situate ni, orang Islam di Situate kita tanya apa yang jadi isu. Dia kata kami pun tak tahu apa benda yang menyebabkan kami ni dibakar rumah tu. Okey. Mungkin ada kaitan dengan penguasaan ekonomi sebab di Situate ataupun di JB tu orang Islam agak menguasai ekonomi. Okey, kesan pada tragedi. Nombor 1 pembakaran, kemudian pusat pemindahan, kemudian berpindah Kemtarian. Tolong klik yang pembakaran. Tapi speed sikit sebab kita nak pendekkan masa. Okey, ini contoh pembakaran yang berlaku di kampung orang Islam di Situate. Jadi kampung ni dia terletak di bandar Situate, bandar, kemudian dikeliling tu kampung Islam, kampung Buddha dan sebagainya. Kemudian apa yang berlaku, dibakar. Jadi ini satu-satunya kampung yang tinggal lah di Situate sekarang ni. Nama dia Aum Menggala. Okay, jadi nama kampung ni Aum Menggala satu-satunya yang tinggal. Tapi sebahagian daripada kampung tu dah terbakar lah.
Okey, pemindahan. Okey, jadi bila dah jadi yang mana sempat tu yang bawa barang bawa lah. Yang tak sempat tu slice pinggang. Jadi ini Madrasah Islamiah, kami sempat sampai lah tempat ni. Okey, satu lagi. Okey, ni masa hari kejadian tu dia orang nak makan nasi, makan tengah hari lah tu. Lebih kurang 3 bulan yang lalu lah kejadian ni. Dan masa tu musim hujan. Masa kami sampai pun musim hujan juga. Okey, next. Tengok pindah Kemudian mereka ni berpindah daripada dalam bandar pergi ke camp yang saya sebut tadi lah. Dan ada 6 atau 7 camp kat dalam tu. Jadi dia orang berpindah ke sana jalan kaki lah. Sebab dalam ni pun punya ada bas dulu. Okey, ni selepas kejadian. Next. Okey, ni contoh kamp pelarian yang saya tunjuk yang atas flight tadi. Okey, jadi kami dalam jeep ni. Jadi kami pergilah kat camp tu. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah rupa camp ni. Camp ni camp yang dikelolakan oleh United Nations. Jadi pelarian yang duduk di sini ni mereka dapat sumbangan tempat tinggal macam ni dan juga makanan. Jadi makanan dia tu bukan macam kita lah. Dia tak ada sardin, tak ada Milo. Dali camp ni saya. Dali camp. So Dali camp, this is camp. Oh, This is camp. Memang Dali. Masuk Dali camp. Dali. Jadi saya rasa saya di sana pun tak boleh nak hidup lah dalam camp macam ni. Tapi dia orang terpaksa hidup. Dan kebanyakan ni dia orang ni daripada bandar. Sebab dalam ni, dalam kampung ni, kampung Islam sini tak kena bakar. Tapi dia orang ni daripada bandar. Okay, next. Okay, terkini di Situé. Masuk terkini di Situé tu masa kami pergi tu lah, bukan sekarang. Okey, semua kampung di bandar Situé telah musnah dibakar kecuali satu. Kemudian 60,000 penduduk hilang rumah kerana dibakar. Kemudian perintah berkurung 7 malam hingga 5 pagi. Kemudian masyarakat Islam tidak dibenar keluar kawasan kampung di luar waktu perintah berkurung. Next. Masyarakat Rakhine dia bebas. Lepas time perintah berkurung dia boleh keluar. Orang Islam tak boleh keluar. Kalau keluar, keselamatan tidak dijamin. Okey, kemudian keperluan utama penduduk di Aumengala ialah bekalan makanan sebab dia orang ni kampung dia tidak terbakar. Jadi dia tidak termasuk dalam World Food Program. Jadi tidak ada bantuan makanan. Jadi bantuan tu dia orang dapat tu dengan sumbangan daripada NGO. Kemudian keperluan utama di kamp pelarian ialah pembinaan rumah asas di lokasi asal mereka yang boleh dikatakan pada masa ni mustahil lah untuk dibina balik. Okey, kemudian secara keseluruhan masa tragedi mengalami trauma dan gangguan psikologi kerana dinafikan hak asasi mereka. Kemudian selain daripada itu, beberapa NGO tempatan dan antarabangsa telah menyumbang lah. Jadi antara yang terbesar tu yang Turki, IHH ataupun IHH kalau Indonesia ni bahasa. Dan kemudian beberapa lagi lah NGO daripada antarabangsa dan termasuk Malaysia. Jadi Ikram salah satu tapi taklah besar sangat. Kalau yang daripada Arab, UAE dia hantar 2 kapal makanan. Jadi kami ni taklah banyak tu kan, tumpang sikit-sikit je. Okey, teruskan. Okey, ni gambar-gambar yang saya tunjuk sikit daripada Situé. Anda tolong klik katalah camp ni Aumengala tu atas tu. Okay. Ni antara gambar-gambar yang boleh dikongsikan lah. Okey, ni kampung ni terus sikit. Okey, teruskan. Ni baby yang baru lahir hari kejadian. Tu kira tilam baby lah tu. Okey, ni kampung di kampung Islam. Okey. Next. Okey, terus. Okey, yang lain tu kalau nak tengok lagi camp satu lagi tu ada yang kedua tu.
Okey, ni camp yang tadi tu. Tu dia punya tandas dia, ni rumah dia. Okey. Okey, ni senarai-senarai kampung Kelakar dan sebagainya. Okey. Next slide. Teruskan. Okey, pendirian Ikram menentang kezaliman dan ketidakadilan oleh mana-mana pihak ke atas pihak yang lain. Itu kita punya pendirian kita lah. Okey, pencabulan hak asasi ni yang banyak tuan-tuan dah baca tu, boleh baca. Tapi yang mustahak tu mereka ni kebanyakannya tiada kerakyatan. Bila tidak ada kerakyatan makna tak ada IC lah. Bila tak ada IC ni banyak perkara yang tak boleh buat. Nak pergi haji tak boleh, nak pergi menuntut ilmu tak boleh, nak keluar negara tak boleh, dan sebagainya. Nak kahwin pun ada masalah. Okey, teruskan. Saya pendekkan Okey, walau apapun status Rohingya, mereka adalah manusia dan mempunyai hak asasi mengikut undang-undang antarabangsa dan bukan untuk bebas dibunuh dan dizalimi. Okey, sebab orang Rohingya ni dikata sebagai pendatang tanpa izin. Jadi pendatang tanpa izin ni kita kena faham undang-undang dia bukan hukum bunuh ataupun hukum bakar rumah. Okey, pendatang tanpa izin ni adalah isu immigration. Isu immigration ni adalah tangkap, hantar balik. Itu paling maksimum selain daripada penjara. Okey, bentuk bantuan. Bantuan boleh bagi bantuan dalam bentuk diplomatik dan juga bantuan kemanusiaan. Tetapi bantuan diplomatik ni bukan untuk kita, bukan untuk level student, bukan untuk level NGO, bukan untuk level masyarakat awam. Itu cuma untuk level kerajaan. Okey, jadi malam ni saya tak nak sentuh yang ni. Tapi tekanan tu boleh dalam bentuk politik daripada PBB, OIC dan ASEAN, kemudian tekanan ekonomi dan juga tekanan ketenteraan. Pokok ayah kat sini ni ada kawan baik dengan Ahmadinejad ke, suruh dia bawa senjata tu pergi dekat Myanmar, janganlah pergi kat Syria kan. Kalau ada siapa-siapa kat sini yang hubungan baik. Okey, bantuan kemanusiaan kita ada list dia kat sini. Pembinaan, kemudian kepakaran, kemudian juga kewangan. Kemudian lain-lain tu anjur majlis perkongsian untuk kita ambil berat tentang isu-isu kemanusiaan. Dan juga last sekali tak boleh juga sebab student tak dapat scholarship lagi, jadi bagi doa. Okey, lepas ni kepakaran yang diperlukan nanti kita panggil lah siapa-siapa yang nak berkhidmat sukarelawan kat sana. Tapi sekarang ni belum lagi sesuai. Okey, bagaimana kami menghantar bantuan? Ada orang tanya, betul ke Ikram ni hantar bantuan kan? Nanti kan dia ambil simpan. Okey, bantuan kita hantar dengan kerjasama dengan NGO Myanmar, kerjasama dengan NGO ASEAN, kemudian kerjasama dengan kerajaan negeri Rakhine. Kerajaan negeri Rakhine itu yang Arakan tadi lah. Okey, ini kerjasama dengan NGO Myanmar yang kita tumpang sekaki lah. Ini kerjasama dengan NGO ASEAN di Indonesia. Dan ni kita punya dengan kerjasama kerajaan Rakhine. Okey, jadi kalau tuan-tuan tengok, tuan patut kejap. Okey. Jadi yang terima tu ialah esko kerajaan negeri dia lah. Jadi dia pun pakai kain sarung. Jadi kami tu kira follow dia punya tradisi lah. Jangan kata kami ni kurang asam. Okey. Dan kalau tengok pun tak pakai slipper sebab masuk pejabat dia tu memang kena buka rasa. Itu budaya dia. Okey, jadi dia terimalah sumbangan daripada Indonesia dan juga daripada Malaysia. Jadi Ikram ni menyampaikan sumbangan daripada rakyat Malaysia. Okey, ni kan antara contoh yang kita sampaikan lah. Okey, dan juga korban. Tapi korban pada masa ni diarahkan tu belum boleh confirm boleh buat ke tak. Satu cukup lembu atau tak cukup, ataupun dapat kebenaran ataupun tidak. Yes. Okey, yang ni gesaan pada dunia tu tak ada apa, kita cuma nak suruh ajak tolong je lah. Tolong bantu kerakyatan. Ya, next. Okey. Jadi kalau tuan-tuan yang ingin menyumbang dalam bentuk kewangan, jadi kita ada tabung kasih Umar Rohingya yang boleh berhubung dengan pejabat Ikram di Johor, di Taman Universiti. Jadi boleh tu. Jadi sumbangan yang mustahak sekarang ni adalah dalam bentuk kewangan. Jangan ada yang rajin pula kutip pakaian ke, ataupun bagi beras ke, kutip beras. Sebab kalau kutip beras tu dia dah lagi banyak beras, jadi kos tinggi.
Jadi kita ambil duit, kita bagi kat orang sana yang beli. Sebab makanan dia ialah, makanan utama dia beras, kemudian kacang dal, bawang, ikan masin, garam. Okay, jadi jangan batu tepung dan minyak masak. Jadi jangan bagi sardin, dia tak makan sardin lah. Jadi kalau nak bagi pakaian, kain batik boleh, kain pelekat okey. Jangan siapa-siapa rajin bagi baju Melayu, bagi baju kurung dan sebagainya. Okey, next slide. Okey, boleh tengok kami punya aktiviti dekat Facebook TKU Rohiyah. Tabung Kasih Umar Rohiyah, tapi saya terkecil sangat. Itu ada .com tinggal. Tak ada. Kalau tak search lah. Okey. Okey, ini perkataan yang kedua lah yang saya sebut tadi. Chenzu Tembari. Okey, maksud dia. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berbagi Ustaz di atas penerangan semua tadi. Dah selesai sesi yang pertama. Kita ada 2 lagi sesi. Boleh Ustaz sedikit saja. Baiklah, untuk sesi yang seterusnya, sebentar tadi kita telah saksikan mengenai pendedahan apakah aktiviti yang telah pun disertai oleh yang bagi Ustaz di sana. Namun sebelum itu ingin saya maklumkan sekarang ini sedang kita arakkan tabung derma Rohiyah. So kepada semua muslimin muslimat saya jemput untuk memberikan sedikit sumbangan ke dalam tabung yang telah disediakan. Dan selain daripada itu juga ingin saya bawakan kepada anda semua pada malam ini, topik yang kita bincangkan adalah mengenai pendedahan Rohiyah, untuk kita ketahui lebih lanjut apakah yang boleh kita kongsikan. Kerana seperti mana yang kita dapat lihat, saksikan tadi Ustaz dalam slide yang disampaikan, kita tengok pihak Ikram mudah untuk kita kenali dari segi asal syarif, program Palestin, program Iraq dan Syria. Tiba-tiba hujung satu tu arakan. Saya nak minta pandangan Ustaz untuk menceritakan sedikit sejarah kenapa pergolakan ini berlaku, dan bila disebutkan kerajaan di negara-negara lain, mungkin kerajaan tu kita boleh lihat sebagai mengambil tindakan. Kenapa di sana sebaliknya berlaku? Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit sejarah awalnya, bagaimanakah untuk kita kenal, kerana pada permulaan mungkin arakan susah nak tangkap gimana kan kawasan ni kan. So mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit sebenarnya untuk kita kongsikan bersama. Ini soalan, sebenarnya soalan tu soalan killer untuk pekerja kemanusiaan seperti kami. Sebab soalan yang aktiviti utama Ikram dalam kes ni, kita sebagai aktiviti kemanusiaan. Jadi aktiviti kemanusiaan ni kita tidak boleh campur aduk dengan isu politik. Sebab isu politik tu biarkan para diplomatik ataupun ahli politik yang jawab. Sebab kalau kami masuk tu jadi masalah. Sebab orang yang buat kerja kemanusiaan ni, dia macam mana pun terpaksa terima. Dia panggil apa? Government of the day. Jadi itulah hakikatnya kerajaan Myanmar pada masa ni. Jadi memang ada masalah juga untuk kita memberi bantuan. Okey, tapi dah tanya tu saya jawab juga lah sikit kan. Untuk sebagai makluman pada anda semua. Okey, jadi cerita arakan ni cerita yang kompleks. Dia sejarah yang lama. Jadi kalau kita bayangkan Malaysia 1000 tahun dulu, jadi Malaysia ni mungkin masa tu ada mungkin orang-orang asli kot. Okay? Orang Malaysia ataupun orang Jawa semua kat Indonesia lagi. Mungkin macam tu. Jadi sama juga dengan di Arakan, cerita yang ratus tahun dahulu memang berlaku kemasukan orang daripada Bangladesh. Pada masa tu belum ada Bangladesh. Okay, kalau kita ingat Bangladesh ni asalnya daripada India, kemudian berpecah jadi Pakistan. Pakistan Timur, Pakistan Barat, lebih kurang macam tu. Kemudian Pakistan Timur dia jadi Bangladesh. Sebab di Bangladesh ni majoriti orang Bengali. Jadi kemungkinan orang sana tu masuk ke Arakan tu adalah normal. Sebab masa tu macam orang daripada Indonesia datang ke Semenanjung ni, dia biasa je, bukan pakai pasport pun. Sebab itulah sampai hari ni di Malaysia kita ada orang Jawanya, Bugisnya, dan Minangnya dan Melayunya dan sebagainya. Okey. Jadi setelah bertahun-tahun tu,
last kali majoriti orang Islam di Arakan tu dia di sebelah utara sebab dia bersepadan dengan Bangladesh. Dan mengikut pendapat orang sana dari segi politik, nampaknya orang Islam ni hampir majoriti dan kemungkinan ada hasutan di situ orang Islam ni akan menjajah ataupun ambil alih Arakan ini. Jadi tu dia punya komplek lah. Tapi apapun yang saya nak sebut sini sebagai pekerja kemanusiaan ni, jadi isu tu adalah isu politik tu, kita orang kemanusiaan ni susah kita nak jawab sebab dia terlalu kompleks. Contoh kita tengok satu soalan lagi kan, sebab apa isu Arakan ini negara China tidak buat statement apa-apa. Contoh soalan kan, kita pun nak jawab payah juga. Sebab di situ Arakan ni adalah tempat pengeluaran minyak dan gas yang terbesar di Myanmar. Jadi semua telaga minyak, telaga gas ni yang kontrol tu adalah para general yang memerintah Burma. Okey, general ni dia jual kepada kerajaan China. Kerajaan China supply senjata kepada general. General guna senjata untuk apa, kontrol rakyat dia. Okey, jadi kompleks kat situ. Jadi ada yang mengatakan bahawa kejadian ni adalah disebabkan kerajaan lagakan dua minoriti supaya kedua-dua minoriti Rohingya dengan Rakhine ni dia sibuk berperang dan tidak ada masa untuk memerdekakan Arakan. Sebab ada grup yang nak merdekakan Arakan daripada kerajaan pusat. Sebab situ ada minyak, ada gas. Macam Aceh di Indonesia, mana gas keluar situ, pembangunan tak dibuat masa dulu. Sekarang ni orang di Arakan ni, dia orang masih masak pakai kayu api, tapi situlah tempat keluar gas, keluar minyak. Kami duduk sana tu, duduk kat kata hotel tadi tu, elektrik pukul dia buka pukul 6 petang sampai 12 malam. Kemudian 12 malam dia off sampai pukul 4 pagi. Jadi elektrik pun dia catu. Tu dia punya isu politik dia. Jadi saya tak boleh nak sentuh banyak sebab dia kompleks. Bila ada lagi grup-grup yang bersenjata daripada kumpulan Islam pun ada juga aktiviti dia kat sana. Yang kumpulan bersenjata yang Rakhine pun ada juga di sana. Dia terlalu kompleks kat situ. Tapi yang poinnya tu fanatism di kalangan masyarakat situlah. Kemudian ada juga soalan macam mana pula Buddha, orang Buddha ni boleh ataupun Sami Buddha boleh menyokong pembunuhan ataupun pembakaran orang Rohingya. Ada yang tanya begitu. Jadi semakin banyak soalan tu jadi susah nak jawab kan. Okey, tapi poinnya macam mana orang Buddha ni orang kata nak bunuh nyamuk pun tak boleh, tiba-tiba boleh bunuh manusia. Itu sebab adalah faktor terkeluar daripada landasan macam orang Islam juga lah. Jadi ada yang orang Islam yang terkeluar pada landasan dan membuat tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya. Okey Ustaz. Bila kita sebut pasal kompleks untuk kita fikirkan mengenai keadaan yang berlaku sekarang ni dalam kerajaan Myanmar ni Ustaz, dapat kita saksikan bahawa kerja-kerja dari program kemanusiaan ini memerlukan ketabahan dan kesungguhan Ustaz dalam kita nak membawa hak asasi manusia untuk dipertimbangkan dan dibincangkan oleh masyarakat dunia. Dan Ustaz selaku wakil khas daripada pihak Ikram yang bersama kami pada malam ni, bolehkah Ustaz berkongsikan sedikit pendapat mengenai cabaran-cabaran yang pihak Ikram terpaksa hadapi pada permulaan untuk memulakan misi bagi membantu menyelamatkan masa Rohingya ni? Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit sebenarnya. Okay, terima kasih. Okey, jadi setakat ni kami menghadapi pada awal ni dua halangan utama lah dalam kita nak buat kerja di Arakan. Jadi yang pertama ialah halangan perundangan. Sebab undang-undang di Myanmar ni dia ada sikit bagi dia orang okey lah, bagi kita rasa pelik. Okey, yang pertamanya pelancong yang masuk ke Myanmar ni cuma boleh pergi tempat pelancongan sahaja. Okey. Jadi kita kena faham tu, kampung orang Islam tu tidak ada masuk dalam kawasan pelancongan. Jadi orang yang keluar daripada kawasan pelancongan tu dia boleh didakwa lah. Jadi kerajaan polis dia boleh tangkap kita, kemudian boleh letak kita kat dalam penjara 3 tahun. Tak payah orang tanpa hisap lah. Okey, itu undang-undang dia. Jadi itu halangan yang pertama. Sebab itulah kita perlu
bekerjasama dengan NGO di Myanmar yang uruskan kita punya segi permit untuk kebenaran untuk masuk kawasan-kawasan orang Islam ataupun kawasan orang Buddha. Okey, nombor satu. Kemudian undang-undang yang kedua, segi pegangan mata wang asing. Okey, rakyat dia tidak boleh pegang duit asing. Kalau pegang duit asing, misalnya sebenarnya orang pegang duit USD dan kita pun buat USD kan. Jadi kalau pegang tanpa permit, jadi rakyat dia tu pun boleh dipenjarakan 2 atau 3 tahun. Okay. Itu halangan undang-undang lah. Jadi kalau kita tanya Ustaz Rofa, dia pergi ke Gaza, pergi sana enjoy, cuma risau sampai apa? Sampai perlu berpandu Israel je. Dia tak risau pasal lain. Macam kami pergi ke Arakan ni, kami risau kalau ada SB yang pergi report ni ada orang yang masuk tanpa kebenaran ke, jadi masalah. Okay, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mendatangkan masalah pada kami pada peringkat awal ni ialah penyebaran gambar-gambar yang palsu mengenai kejadian di Arakan. Okay, jadi penyebaran gambar palsu tu menyebabkan kita tak tahu siapa yang buat sebarkan gambar palsu tu, tapi menyebabkan orang-orang Rakhine di sana dia pandang serong pada orang Islam. Orang Islam ni memang kerja dia menipu. Jadi itu antara yang menyusahkan kami lah. Jadi kalau nak bagi contoh, boleh tunjuk contoh gambar. Saya tunjuk contoh gambar yang kata yang palsu. Bagi masa sikit nak kau cari sekejap. Dan sementara Ustaz Yusof mencari gambar, yang ingin saya bukakan kepada para hadirin sekalian yang mungkin ada soalan yang ingin dipertanyakan kepada yang bagi Ustaz Yusof, so boleh bersedia dengan soalan masing-masing, kerana selepas ini kita akan buka pula untuk sesi persoalan pada selepas ini ya. Lagi. Okey, bawah sikit. Lagi. Okey, ini contoh gambarnya. Ini gambar ni bukan gambar orang Rohingya yang kena bunuh ni. Ini kes Sami yang zaman dia orang buat satu saffron revolution tu, dan tentera yang bunuh campak dalam sungai. Okey. Yang ini sama juga. Atas. Lagi. Okey. Gambar yang tengah ni, ini bukan kes kejadian di Arakan, tapi ini kes taufan najis dulu. Kemudian gambar yang tepi sana pun dikatakan bukan gambar Rohingya, sebab orang Rohingya ni dia gelap sikit kalau dia perempuan kan. Dan pakaian tentera tu pun bukan tentera Myanmar. Jadi dikatakan ni orang Myanmar yang buat. Jadi dia orang pun pengarang Syiah. Okey, yang popular yang tengah ni. Yang ini bukan kejadian di Arakan, tapi inilah kes lori tangki yang meletup di Nigeria. Okey, jadi dikatakan ni ini apa? Myanmar yang bakar orang Islam. Dalam website Ni gambar-gambar dalam website. Jadi okey. Kemudian ada gambar baby kena panggang. Itu saya pun tak tahu daripada mana. Atas lagi.
kat Malaysia. Okey, itu satu. Kemudian satu lagi yang saya boleh tunjuk. Okey, itu antara lah. Kemudian ada satu lagi gambar yang popular tu, gambar yang saya cari tak jumpa yang mayat yang dipanggang oleh Sami ramai-ramai tu kan. Kalau siapa perasan tu, saya pun tak ingat nak tunjuk mana ni. Jadi mayat tu dipanggang atas pemanggang itu yang ramai-ramai. Jadi sebenarnya mayat tu ialah kes gempa bumi di Tibet. Jadi orang Buddha memanglah mayat tu dia untuk bakar, dikumpul-kumpul untuk bakar. Tapi disebut ni orang Myanmar bunuh dan bakar orang Islam. Sebenarnya bukan macam tu. Jadi dua setakat ni dua benda tu lah yang jadi hambatan ataupun gangguan sikit lah pada kami yang pekerja kemanusiaan ni, sebab dipandang serong lah. Tapi kita tak tahu siapa dia yang masukkan benda tu. Mungkin orang Islam, mungkin orang bukan Islam. Tapi yang buat tu saya pun tak tahu apa sebab dia. So nampaknya berbagai spekulasi yang telah dibuat oleh masyarakat dunia dalam kita nak mengenali apakah sebenarnya situasi sebenarnya di dunia, apa pendedahan daripada pihak Ustaz selaku wakil daripada pihak Ikram. Rasanya kita tak akan ketahui apa sebenarnya keadaan sebenar di sana. Namun sebelum kita membuka sesi ini kepada soal jawab, soalan terakhir kita pada malam ini daripada pihak saya selaku moderator untuk Encik Muhammad Yusof, dalam menjalankan misi kemanusiaan selaku wakil daripada pihak Ikram dan juga NGO daripada negara-negara lain, bagaimanakah jalinan kerjasama pihak NGO terutamanya dalam negara ASEAN dan juga NGO daripada negara-negara luar dalam menjalankan misi kemanusiaan di Rohingya? Adakah kerjasamanya sama naik ataupun hanya kita saja di ASEAN yang lebih menjaga mereka, ataupun bagaimana? Sebab kalau kita dapat saksikan peristiwa di macam Iraq, di Syria, seluruh dunia kita dapat saksikan seluruh dunia cuba membantu, dan juga di isu Palestin juga. Tapi bagaimanakah keadaan di Rohingya selaku pemerhati dalam badan-badan NGO? Silakan. Okey, jadi kejadian isu Rohingya ni sebenarnya yang berlaku baru ni adalah kali yang ke-5 atau ke-6. Jadi sebelum ni mereka ni dah lama dah kena kan. Tapi mungkin pada masa tu belum ada lagi kesedaran, ataupun mungkin dari segi perhubungan atau pemasaran tu internet pun tak ada lagi. Jadi bila berlaku yang sekali ni, ramai yang mata-mata yang memerhati dan membantu. Jadi kebanyakan negara yang membantu itu adalah negara Islam. Jadi yang boleh saya sebut ni, antara yang membantu ni, yang kalau di peringkat ASEAN ni yang nampak membantu secara kuat ni Indonesia. Jadi dia antara NGO yang terawal lah, iaitu Palang Merah Indonesia yang datang membantu melalui kerajaan Myanmar. Kemudian daripada negara Arab Saudi, dan kemudian Turki, kemudian UAE. Ni antara yang terbesar lah yang bagi sumbangan. Kemudian yang kecil-kecil ni pun ada. Kalau di Malaysia selain daripada Ikram, kalau tuan-tuan perasan, MRA, Malaysia Relief Agency, tu antara yang menyumbang lah. Kalau Indonesia tu banyak NGO yang pergi. Dan Ikram kita bersama dengan NGO di ASEAN Indonesia. Jadi yang saya tunjuk gambar tadi, kita telah buat satu komiti untuk dia panggil Southeast Asia Humanitarian Committee, untuk membantu isu-isu kemanusiaan di Arakan untuk tempoh 2 tahun. Sebab kejadian ni dia akan tak mungkin boleh selesai dalam masa terdekat. Jadi dalam masa 2 tahun tu kita plan apa yang kita boleh bantu dalam bentuk negara ASEAN lah. Jadi Ikram salah satu yang terlibat dalam NGO dalam komiti tersebut. Kemudian dan sebenarnya kalau kita kira Ikram ni bukanlah besar macam Palang Merah Indonesia ataupun macam IAH.
Jadi kita ni dengan kemampuan yang kita ada tu, jadi lebih baik kita bersama dengan NGO ataupun komiti yang diasaskan di Indonesia, kerana Indonesia ni merupakan salah satu negara Islam yang terbesar terbesar dalam ASEAN. Jadi maknanya dia dalam ASEAN ni negara Islam yang boleh diharap ni adalah Malaysia dan Indonesia. Ini adalah pandangan daripada orang-orang Rohingya yang saya jumpa. So apa yang kami boleh tolong, antara yang disebut tu, mereka sangat mengharap negara Indonesia dan negara Malaysia yang ahli, yang anggota dalam ASEAN untuk memberi sumbangan dan juga tekanan diplomatik tadi. Sebab inilah dua negara yang Islam yang terbesar. Jadi bagi ikram tu adalah satu yang lebih baik kita menumpang kasih dengan orang-orang yang kuat-kuat ni. Kalau kita nak buat seorang-seorang tak larat juga. Okey. Ustaz, begitu mendalam sekali pendedahan yang diberikan, dan saya kira ramai pada malam ini rasa agak jelas dengan apa yang disampaikan. Namun mungkin ada secara peribadi yang ingin dibincangkan ataupun ingin dipertanyakan kepada yang bagi Ustaz Yusof. So saya buka kepada para muslim-muslimat untuk menaikkan soalan kepada ahli panel kita. Dipersilakan. Kita ada 2 mikrofon. Okey, silakan. Mungkin ada kemusykilan yang ingin ditanyakan. Bukan senang kita nak ketahui, sebab kadang kita baru dengar saja di TV, macam Ustaz cakap sebab tadi, baru keluar di internet, kita baru senang nak dapat. Sebab sebelum ni memang kita tidak dibiasakan dengan kes begini. Sedangkan kalau kita baca sejarahnya, panjang kes yang berlaku di Rohingya. Mungkin ada daripada muslimah sendiri, ada yang ingin tanyakan soalan? Ada yang ingin tanyakan soalan? Ada? Dia ada? Okey. Sekiranya tak ada, rasanya soalan kira dah tak banyak dah. Sebab saya pun orang Kedah juga. Saya nak jaga orang Kedah jugalah. Terima kasih. So Ustaz, saya rasa dengan masa yang ada ni, itu sahaja masa yang kita boleh berkongsi untuk bincangkan. Dan saya selaku moderator yang dipertugaskan pada malam ni ingin ucapkan ribuan terima kasih pada yang bagi Ustaz Muhammad Yusof bin Ismail selaku wakil kehormat daripada pihak Ikram yang sudi bersama kita untuk berkongsi pengalaman mengenai apakah sekarang ini yang sedang berlaku di Rohingya. Dan mudah-mudahan selepas ini timbulnya kesedaran di kalangan kita, masyarakat Muslim terutamanya yang berada di Malaysia, untuk memberikan sumbangan bukan sahaja dari segi kewangan, tetapi yang paling penting berdoa untuk mereka yang berada di sana. Baiklah, dengan itu sekian daripada saya selaku moderator, dan saya serahkan kembali majlis pada malam ini kepada pengacara majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pun samalah. Saya akhiri dengan ucapan Chenzu Tembari.